Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, cikgu ingin berkongsi berkaitan dengan tenis. Undang-undang dan peraturan tenis. Tempoh permainan tenis. Sesuatu permainan tenis mempunyai maksimum 5 set dan kemenangan untuk 3 set dikira pemenang. Ia juga boleh dimainkan dalam 3 set dengan kemenangan 2 set dikira sebagai pemenang. Untuk bahagian wanita pula, satu permainan mengandungi 3 set dan kemenangan 2 set dikira pemenang. Tiada masa dihadkan bagi sesuatu set. Yang pastinya, pemain yang menamatkan permainan lebih dahulu daripada lawannya dikira pemenang. Masa 10 minit diperuntukkan kepada pemain untuk berehat selepas set ketiga bagi lelaki dan pusingan kedua bagi wanita. Cara mendapatkan mata. Kiraan mata dalam permainan tenis agak berbeza daripada permainan badminton. Dalam satu set, ada sekurang-kurangnya 6 permainan dan dalam satu permainan sekurang-kurangnya ada 4 kali servis. Permainan dimulakan pada kedudukan 0-0, mana-mana pemain yang berjaya memungut mata pertama, matanya dikira 15-0, mata kedua yang dipungut dikira 30-0 dan jika mata ketiga berjaya dipungutnya, maka dikira 14-0. Mata seterusnya yang diperolehi oleh pemain berkenaan menamatkan permainan dan kemenangan kepadanya. Sepanjang permainan, mata untuk pembuat servis dikira dahulu. Apabila kedua-dua pemain mencapai 3 mata sama, matanya dikira 40-40 dan ini memaksa diuse. Untuk mencapai kemenangan, salah seorang pemain harus mendapatkan 2 mata melebihi lawannya. Dengan demikian, pemula servis perlu mendahului lawannya dengan 1 mata. Untuk mendapatkan mata kedua, pemain akan membuat servis di sebelah kiri gelanggannya pula dan pungutan mata akan dikira seperti yang diterangkan tadi. Seseorang pemain harus memperolehi 4 mata dahulu untuk memenangi sesuatu set. Bagaimanapun, jika kedudukan terikat pada 5-5, permainan diteruskan sehingga salah seorang pemain mencapai 2 mata melebihi lawannya. Pada sesuatu permainan, terdapat 5 set maksimum untuk menentukan kemenangan, bergantung pada jumlah set yang dimainkan. Seseorang pemain dikira pemenang apabila dia mendahului 3 set daripada lawannya. Memulakan permainan. Permulaan permainan ditentukan secara undian, iaitu bagi menentukan pemain mana yang akan memulakan permainan. Setelah penentuan dibuat dan para pegawai permainan sudah bersedia, maka permainan boleh dimulakan. Permulaan servis akan berdiri di belakang garisan belakang, iaitu di tempat membuat servis yang disediakan di sebelah kanan gelanggannya. Pemain lawan akan berada di bahagian kanan gelanggangnya.
Pembuat servis A hendaklah membuat servis dengan memukul bola ke kawasan servis lawan. Jika bola pertama terkeluar daripada kawasan servis lawan, pembuat servis masih berpeluang membuat servis itu dengan servis kedua. Jika bola daripada servis kedua itu juga terkeluar, maka bola diberikan kepada pemain lawan B. Setelah servis bersih dibuat, maka kedua-dua pemain akan berusaha mematikan ke kawasan lawannya. Selepas membuat servis pertama di sebelah kanan gelanggang pemain berkenaan akan membuat servis di sebelah kiri gelanggangnya pula untuk mata kedua. Selepas itu, kedua-dua pemain akan melakukan servis secara bergilir-gilir sehingga salah seorang daripada mereka mencapai kemenangan. Bola dikira dalam permainan selagi pengadil belum membuat keputusan bola itu mati. Dalam hal ini, pemain tidak dibenarkan meninggalkan gelanggang kecuali atas persetujuan pengadil. Bagi permainan beregu, mana-mana pemain boleh memukul bola kecuali semasa membuat servis kerana pembuat servis yang berhak sahaja dibenarkan. Pengadil utama yang mengawasi permainan akan memberikan isyarat jika permainan ditamatkan. Tamat permainan. Permainan ditamatkan setelah pemenang ditentukan. Bagi lelaki, pertandingan ini diiktirafkan ialah dalam 3 set terbaik dan bagi wanita ia dimainkan dalam 2 set terbaik. Apabila permainan tamat, kedua-dua pemain bersalaman sesama sendiri dan dengan pengadil. Cara memegang raket tenis. Ini adalah cara untuk memegang raket tenis untuk pukulan lebih tepat. Jadi penonton boleh tengok kepada gambar rajah ini. Memilih raket. Apabila memilih raket, 2 perkara utama harus diberi tumpuan, iaitu yang pertama adalah saiz genggaman tangan, saiz dan berat raket. Raket-raket yang lebih ringan dan kecil saiznya adalah lebih sesuai bagi mereka yang baru atau mula bermain tenis. Seterusnya, kita pergi kepada strategi bertahan dalam situasi permainan. Kombinasi 3 kemahiran bertahan dalam kemahiran tenis iaitu pukulan pepat, pukulan kilas dan pukulan lob ialah strategi asas yang perlu dikuasai oleh setiap pemain tenis. Pukulan pepat merupakan kemahiran asas dalam permainan tenis. Pukulan ini juga dikenali sebagai pukulan bertahan yang selamat. Pukulan kilas boleh dilakukan dengan menggunakan sebelah tangan atau 2 belah tangan. Pukulan lob pula ialah hantaran tinggi bagi melintasi pemain lawan yang berada di kawasan hadapan gelanggang. Strategi bertahan melalui pukulan pepat. Yang pertama adalah pukulan pepat dilakukan apabila pemain bertahan cuba mengembalikan pukulan lawan yang menyerang di sebelah kanan. Yang kedua, pukulan pepat dibuat dari tengah gelanggang ke gelanggang lawan pada sasaran 1, 2, 3, 4 dan 5. Penonton boleh merujuk kepada gambar rajah di sebelah kanan ini. Dan yang ketiga adalah pukulan pepat.
ini juga boleh digunakan sebagai pukulan serangan. Seterusnya ialah strategi bertahan melalui pukulan kilas. Okey, yang pertama, pukulan kilas dilakukan apabila pemain bertahan cuba mengembalikan pukulan pihak lawan yang menyerang di sebelah kiri. Yang kedua, pukulan ini dibuat untuk menyelamatkan bola daripada dimatikan oleh pemain yang sedang melakukan serangan. Dan di bawah ini adalah strategi bertahan melalui pukulan kilas. Seterusnya ialah strategi bertahan melalui pukulan lob. Pukulan lob dibuat dari garisan belakang gelanggang. Pukulan ini merupakan pukulan selamat bagi mengelakkan pemain lawan mengembalikan bola laju. Ada kalanya pukulan ini boleh menjadikan pukulan menyerang jika bola dihantar melepasi pemain lawan yang berada di hadapan jaring. Okey, di sebelah kanan ini adalah strategi bertahan melalui pukulan lob. Okey, anak panah menunjukkan arah pergerakan bola. Seterusnya ialah kekuatan dan kelemahan strategi bertahan. Okey, kekuatannya ialah yang pertama adalah pukulan pepak yang dibuat dengan baik akan menjadi pukulan serangan sekiranya dihantar ke sasaran yang betul. Yang kedua, pukulan lob dihantar ke belakang pihak lawan bagi memberikan peluang kepada pemain bertahan untuk kembali ke tengah gelanggang. Dan kelemahannya pula ialah yang pertama, pukulan kilas sukar dihantar ke sasaran yang tepat. Yang kedua, pukulan lob sukar diagak dan selalunya keluar dari garisan gelanggang. Dan yang ketiga, kelemahannya ialah pukulan kilas sukar dilakukan jika pemain lawan membuat pukulan laju dan pantas. Seterusnya kita pergi kepada strategi menyerang. Strategi menyerang yang pertama adalah melalui servis. Pemain melakukan servis ke arah pihak lawan menuju kepada sasaran yang sukar diambil. Servis dilakukan kepada sasaran yang telah ditetapkan iaitu 1, 2, 3 dalam gelanggang pihak lawan. Seperti mana dalam rajah. Pemilihan jenis servis berdasarkan kelemahan pemain lawan. Servis yang baik adalah di kawasan 1 dan 3. 1 dan 3. Penonton boleh lihat. Ini adalah kedudukan nombor 1 dan di sini adalah nombor 3. Seterusnya kita pergi yang kedua iaitu strategi menyerang melalui pukulan pepak dan kilas. Yang pertama, kemahiran pukulan pepak juga boleh digunakan untuk menyerang pihak lawan. Hal ini bergantung kepada pukulan balas pihak lawan ketika permainan. Yang kedua, jika permainan lawan menghantar bola ke kanan gelanggang, maka pemain boleh membalas pukulan tersebut dengan pukulan pepak ke sasaran 1. Jika bola dikembalikan ke kiri pemain, pukulan kilas boleh dilakukan ke sasaran 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ketiga adalah sasaran menyerang melalui smash. Smash akan dilakukan di hadapan jaring ketika bola melambung tinggi di udara.
Servis yang baik dilakukan untuk mendapatkan bola tanggung di hadapan jaring. Yang ketiga, pemain lawan kemungkinan menghantar bola tanggung di hadapan jaring. Pada ketika itu, pemain penyerang melakukan smash yang laju. Yang keempat, smash boleh dilakukan dengan kemahiran pepat dan pancung kepada sasaran bergantung kepada posisi lawan dalam situasi permainan. Dan yang kelima ialah pemain boleh menyasarkan kepada sasaran yang telah ditandakan berdasarkan kepada kedudukan pihak lawan dan bola lambung yang dikembalikan sama ada di tengah, kiri atau kanan gelanggangnya. Kekuatan dan kelemahan strategi menyerang. Di antara kekuatannya ialah yang pertama, service edge sukar dikembalikan oleh pemain lawan. Jika berjaya dikembalikan, bola kebiasaannya tinggi dan melambung ke udara memudahkan smash dilakukan. Yang kedua, jika bola dikembalikan secara tidak selamat, pemain mempunyai pilihan iaitu menyerang melalui pukulan pepat ke arah kiri atau kanan pemain lawan bagi mendapatkan mata. Dan kekuatan yang ketiga adalah kombinasi tiga kemahiran bergantung kepada kejayaan servis dan kelemahan lawan. Kelemahan. Yang pertama adalah service edge biasanya membuat pemain penyerang kehilangan mata kerana selalunya bola yang terkandas di jaring. Dan yang kedua adalah smash yang laju tanpa kawalan akan menyebabkan bola keluar, tidak menepati sasaran dan terkandas di jaring. Sekian saja perkongsian saya berkaitan dengan tenis. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like dan share channel Cikgu Rozilawati. Sekian saja. Bye-bye.